Pengerusi Majlis, penjuri yang bijaksana, para peserta dan para hadirin sekalian. Awan bersuara citra berisap pikiran sukma tilawai berisap. Ekor lestari selesai sudah dan idea menyusun juga. Sirih lipat sirih bidang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke Convention KIK Peringkat UTM kali 8. Kami ID Dari Jabatan Kimia Applied Design akan mempersembahkan projek KIK yang telah kami bangunkan. pengenalan Fakulti Sains. Dipaparkan struktur organisasi desain diketahui oleh dekan serta menunjukkan ahli kumpulan ID yang bertugas di Jabatan Kimia. Misi, visi, moto dan objektif desain adalah seperti yang bertera. Dipaparkan juga piagam pelanggan yang menjadi jelas, berkhidmat dan kreatif. Pengenalan kumpulan. Kumpulan Ideal diketuai oleh Cik Fariza, sementara Encik Rashidi sebagai fasilitator, serta organisasi menunjukkan kedudukan ahli kumpulan Ideal dalam organisasi jabatan. Ditubuhkan pada 24 April 2012, Ideal terdiri daripada 10 orang ahli dari berbagai latar belakang pengalaman kerja dan ini merupakan projek khusus kami. Moto, etika, misi dan objektif kumpulan adalah seperti yang dipaparkan. Berikut adalah logo kumpulan dan definisinya. I, Inovatif, D, Dynamic. E, elegant, A, Advanced. F. Leadership. Dituliskan surat pelantikan ahli kumpulan dan fasilitator. Perancangan aktiviti. Pembahagian tugas setiap ahli kumpulan ini adalah seperti yang dipaparkan. Pemakluman mesyuarat menggunakan surat SMS, email dan telefon. Minim mesyuarat adalah seperti yang dipaparkan. Peratus kehadiran ahli dalam mesyuarat adalah 97.9%. Menunjukkan ahli memberikan komitmen yang sangat tinggi untuk memastikan pelaksanaan projek berjalan dengan lancar. Proses pelaksanaan projek adalah berdasarkan kitaran PDCA dan ditunjukkan melalui carta perbatuan yang dipaparkan. Pemilihan masalah. Pemilihan masalah dilakukan dengan menggunakan kaedah brainstorming sebagaimana yang disenaraikan. 10 masalah yang tersenarai kemudiannya dianalisa melalui kaedah metrik dan 4 masalah utama telah disenarai pendekkan iaitu 1. Stok bahan kimia berlebihan di makmal jabatan kimia. 2. Persukaran mengangkut gas dari stor gas ke makmal. 3. Kaedah tempahan bilik seminar dan bilik mesyuarat yang kurang sistematik. 4. Pertukaran mengangkut pelarut dari stor ke makmal. kaedah 5W1H digunakan untuk menguraikan setiap masalah berkenaan. Bagi masalah pertama, dipaparkan data stok bahan kimia di makmal jabatan kimia. Didapati lebihan stok bagi tahun 2011 ialah 93% dan 98% bagi tahun 2012, di mana purata penggunaan bahan kimia adalah 1.8% saja. Bagi masalah kedua, data menunjukkan pengeluaran gas ke makmal bagi tahun 2011 sebanyak 150 silinder. Jarak dan halangan antara stor gas ke makmal serta silinder gas yang berat menyebabkan kerja-kerja mengangkut menjadi sukar terutamanya kepada staf dan mahasiswa perempuan. Bagi masalah ketiga, ditunjukkan kekerapan tempahan bilik mesyuarat dan bilik seminar sepanjang tahun 2011. Kaedah tempahan yang menggunakan buku dan papan kenyataan kurang dipantau menyebabkan pertindahan tempahan. Bagi masalah keempat, pengeluaran pelarut dan asid dari Januari 2011 hingga Mei 2012 adalah sebanyak 789 botol. Kaedah analisa metrik dilakukan dengan meneliti aspek beban kerja, masa dan imej. Kumpulan idea telah memilih untuk menyelesaikan masalah persukaran mengangkut pelarut dari stor ke makmal dengan mendapat skor 158. Masalah yang dipilih. Berdasarkan keputusan metrik analisa data, kumpulan idea telah sepakat menyelesaikan masalah persukaran mengangkut pelarut dari stor ke makmal di Jabatan Kimia. Masalah yang dipilih adalah bertepatan dengan piagam pelanggan Fakulti Sains pada perkara 4 dan 9. Projek ini memberi impak kepada pengguna makmal seluruh UTM. Dipaparkan kesan sekiranya masalah tidak diselesaikan, iaitu 1. Pembaziran tenaga. 2. Risiko kesihatan. 3. Risiko kemalangan. 4. Kerja tertangguh. 5. Pembaziran masa. projek ini telah dipersembahkan kepada pihak pengurusan fakulti dan mendapat kelulusan pada 30 Ogos 2012. Penyelesaian masalah.
Masalah dapat didefinisikan sebagai kesukaran mengangkut, kepayahan staf atau mahasiswa mengangkat dan membawa bahan kimia dari stor ke makmal dan lain-lain definisi seperti di lain. analisa 5W1H digunakan bagi masalah yang dipilih. Masalah terjadi apabila ruang pengangkut yang sedia ada hanya boleh memuatkan 2 botol sahaja. Lokasi makmal yang jauh melibatkan staf dan mahasiswa perlu berulang-alik dari stor ke makmal sekiranya perlu mengangkut pelarut yang banyak. Latar belakang masalah. Berikut adalah penjelasan latar belakang masalah, iaitu Pertama, mahasiswa perlu menggunakan lift atau tangga untuk mengangkut pelarut ke makmal yang berada di aras tinggi. kedua, Alat pengangkut yang sedia ada hanya boleh memuatkan 2 botol pelarut. ketiga, Berat 1 botol pelarut adalah 7 kg. dan keempat. Purata botol pelarut yang diangkut dari stor ke makmal adalah 46 botol sebulan. Tayangan video ini menjelaskan rutin mengangkut pelarut dari stor ke makmal. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, berat barang yang selamat hendaklah diangkat lebih kurang 3 kg, iaitu anggaran purata berat bayi baru lahir. Ditunjukkan juga langkah-langkah selamat untuk mengangkat barang petikan dari Akhbar Harian Metro, NIOS dan New Straits Times. Terdapat 23 buah makmal yang beroperasi di Jabatan Kimia, di mana bilangan transaksi pelarut dari Januari 2011 hingga Mei 2012 adalah sebanyak 789 botol bersamaan dengan 5,445 kg. Jarak makmal yang paling jauh adalah 230 meter. Definisi kerja, tenaga, kuasa dan kecekapan adalah seperti di layar. Pengiraan yang dilakukan melibatkan perubahan tenaga kinetik dan laju dengan menggunakan formula seperti yang dipaparkan. Ditunjukkan juga purata berat badan ahli kumpulan ideal dan masih digunakan untuk mengangkut pelarut pada jarak 230 meter. Berikut merupakan data dan contoh pengiraan kerja di mana pada jarak 230 meter, kerja yang dihasilkan adalah 28.13 joule. sasaran projek. Penetapan sasaran berteraskan piagam pelanggan tiga desain di mana Ideal telah menetapkan peningkatan tahap kecekapan masa membawa bahan sebanyak 20%. Analisa masalah. Rajah Ishikawa 1 menunjukkan 4 faktor punca masalah yang telah dikenalpasti. Verifikasi punca paling mungkin. Verifikasi punca paling mungkin bagi punca-punca di atas adalah seperti berikut. Bagi faktor mesin, terdapat 3 punca yang dikenalpasti. 2 daripadanya telah ditolak, manakala punca ruang pengangkut telah diterima. Bagi faktor punca, bagi faktor manusia, 3 punca telah dikenalpasti. Punca tahap keupayaan dan menggunakan tenaga yang banyak telah diterima, manakala punca kurang bersedia telah ditolak. 3 punca bagi faktor persekitaran telah dikenalpasti. Punca permukaan jalan telah diterima, manakala lain punca adalah ditolak. Terdapat 4 punca bagi faktor kaedah, di mana punca kerja yang sama berulang dan cara mengangkut telah diterima, lain-lain punca telah ditolak. Rajah Ishikawa 2 menunjukkan punca paling mungkin yang telah dikenalpasti dan huraiannya seperti yang terlayar. Orang soal sendiri telah diedarkan dan diperjelaskan lagi menggunakan kaedah 5W2H. Hubung kait antara punca paling mungkin dan borang soal sendiri adalah seperti layar. Maklum balas daripada 100 orang responden ditunjukkan
melalui catapan dan raja itu. Cadangan penyelesaian. Kaedah raja pokok digunakan bagi menunjukkan hubung kait di antara faktor, punca masalah, cadangan penyelesaian dan keputusan. Pilihan cadangan penyelesaian menggunakan teknik analisa pro dan kontra, di mana setiap idea telah bersetuju membangunkan prototipe untuk mengangkut pelarut yang dinamakan iTrol. Di layar ditunjukkan gambar raja skematik iTrol dan spesifikasinya. Mari kita saksikan penerangan iTrol. iTrol, sebuah troli mesra pengguna yang dicipta bagi memudahkan kerja-kerja mengangkut pelarut dan asid dari stor ke makmal bagi menggantikan kaedah lama, iaitu menggunakan carrier. Mempunyai ukuran tinggi 31 inci dan lebar 19 kali 28 inci, iTrol diperbuat daripada besi berlubang dan papan lapis. Dilengkapi dengan secondary container dan 6 petak yang diperbuat daripada papan lapis, iTrol boleh mengangkut 6 botol pelarut dalam satu masa. Roda getah yang dipasang pada iTrol membolehkan troli ini mudah dikendalikan untuk kerja-kerja mengangkut walaupun di atas permukaan jalan yang tidak rata. Dilengkapi dengan kit tumpahan bahan kimia iaitu chemical spray kit, menjadikan iTrol sebuah troli yang unik. Dengan menggunakan iTrol, ia sekaligus dapat mengurangkan risiko kesihatan dan kemalangan di samping dapat menjimatkan tenaga manusia. Mengapa asid tidak boleh dicampur dengan botol pelarut? Untuk memudahkan asid dikenapasi jika berarti tumpahan. Apa itu chemical spill kit? Set peralatan yang digunakan untuk penyikiran bahan kimia atau bahan mikrobiologi pada mukaan makmal atau peralatan. Ia mengandungi bahan penyerap, alat perlindungan diri serta bahan-bahan pembersihan dan pelebusan. Gambar menunjukkan set teknik prototipe iTrol dijelaskan dengan kaedah 5W1H, di mana pengguna hanya perlu menolak iTrol yang boleh memuatkan 6 botol pelarut dan asid dalam satu masa. Dipaparkan carta pembatuan dan gambar aktiviti pembangunan iTrol. Kos pembangunannya adalah sebanyak RM239.70. iTrol adalah sebuah prototipe yang unik kerana dilengkapi dengan 1. Ciri-ciri keselamatan iaitu chemical spill kit dan secondary container. 2. Boleh mengangkut lebih daripada 2 botol pelarut dan asid dalam satu masa. 3. Mempunyai rubber wheel untuk memudahkan pergerakan troli. Raja Pareto menunjukkan tahap ketidakpuasan pelanggan menurun sebanyak 88.75% dengan pengiraan semula borang soal selidik. Formula dan data untuk pengiraan kuasa adalah seperti yang dipaparkan. Contoh pengiraan kuasa bagi carrier dan troli ditunjukkan di layar, di mana kuasa memindah beban menggunakan carrier adalah 0.093 joule per saat, manakala 0.323 joule per saat bagi troli. Daripada jadual yang ditunjukkan, jelas bahawa mengangkut beban dari jarak mendatar dengan menggunakan troli adalah lebih baik dari menjinjing kerana ia dapat menjimatkan masa di samping menghasilkan kerja dan kuasa yang tinggi. Secara fizikalnya, tangan yang menjinjing beban akan merasa lenguh dan letih berbanding menggunakan troli yang hanya memerlukan daya tolakan. Oleh itu, kecekapan melakukan kerja menggunakan troli lebih tinggi berbanding menjinjing, di mana tahap kecekapan mengangkut pelarut menggunakan troli adalah 84.66% lebih cepat berbanding carrier. Risiko kemalangan antara troli dan carrier adalah seperti yang dipaparkan. Kecekapan masa mengangkut pelarut meningkat sebanyak 84.67% dan kecekapan bilangan botol yang diangkut meningkat sebanyak 50%. Ideal betul. Nilai peratusan ini disokong dengan video maklum balas daripada mahasiswa. Saya amat berterima kasih kepada pemain ID kerana mencipta iTrol yang dapat memudahkan kita dan melibatkan tenaga saya untuk mengangkut pelarut dan asid dari stor ke makmal. Saya puas hati dan merasa selamat semasa menggunakannya. iTrol best. iTrol. Maklumat projek. Dipaparkan surat permohonan dan kelulusan pengembangan prototipe iTrol daripada pengurusan tertinggi Fakulti Sains.
Ditunjukkan gambar perbandingan karier dan hasil inovasi idea. Seterusnya dipaparkan gambar dan surat pengesahan ITRO oleh Kepala Pengarah Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UTM bagi mengesahkan ITRO selamat digunakan. Ditunjukkan data dan pengiraan yang telah disahkan oleh Ketua Panel Kimia Fizik Jabatan Kimia Fakulti Sains. Hasil projek. Mari kita saksikan video bagaimana ITRO digunakan. Tiga hasil ketara projek adalah 1. Peningkatan tahap kecekapan masa. 2. Peningkatan kecekapan membawa bahan. 3. Risiko kemalangan berkurang. sementara hasil tidak ketara adalah 1. Mengurangkan hazard ergonomik. 2. Tahap ketidakpuasan pelanggan menurun. Penyeragaman. Penggunaan ITRO telah diseragamkan di Institut Ibn Sina Fakulti Sains. Surat permohonan dan persetujuan penyeragaman adalah seperti yang dipaparkan. Gambar menunjukkan lawatan dari pihak pengurusan tertinggi Fakulti Sains bagi meragukan prototipe ITRO boleh digunakan untuk mengangkut pelarut dan surat pengakuan adalah seperti di layar. Dipaparkan cabaran yang terpaksa dihadapi oleh semua ahli kumpulan idea dalam melaksanakan inovasi ini. Terdapat beberapa cadangan penambahbaikan pada masa hadapan iaitu 1. Menggunakan secondary container yang berkualiti. 2. Memasang handbrake pada pemegang troli. 3. Menggunakan bahan yang lebih ringan. Bahan binaan yang lebih ringan. Penilaian kumpulan. beberapa faedah ketara yang diperolehi oleh ahli kumpulan idea jelas ditunjukkan pada jadual penilaian kumpulan dan carta radar sebelum dan selepas projek. Berikut merupakan 4 cadangan peningkatan prestasi yang difikirkan perlu untuk dilaksanakan pada masa hadapan. Beberapa manfaat telah diperolehi oleh ahli kumpulan seperti yang dipaparkan. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, ITRO boleh meningkatkan tahap kecekapan, Menjimatkan masa. Mencegah dari berlaku kemalangan. Meningkatkan ketahanan fizikal dan mempraktikkan amalan gaya hidup sihat. kumpulan idea merakamkan ribuan terima kasih kepada semua individu yang terlibat dalam menjayakan projek dan persembahan kami. Mari kita saksikan ucapan penghargaan daripada Ketua Jabatan Kimia dan Dekan Fakulti Sains. Saya sebagai Ketua Jabatan mengucapkan syabas kepada kumpulan yang telah berjaya menghasilkan suatu replika yang bagi saya agak unik untuk memiliki replika ini, iaitu yang dinamakan ITRO bagi memudahkan pemindahan dan memberi efek keselamatan yang tinggi bagi pengguna yang memindahkan pelarut atau besi daripada stok ke makmal. Walaupun replika ini masih lagi reka awal, tetapi memberi pendekatan kontekstual yang tinggi. Saya sekali mengucapkan syabas dan mengharapkan replika ini akan memberi manfaat kepada pengguna khususnya di UGM. Saya mengucapkan pertanyaan kepada kumpulan Fakulti Sains untuk berjaya mengatakan Convention Quality peringkat itu pada ke-8. Saya mengucapkan syabas kerana kumpulan ini dapat menyusun masa untuk menyelesaikan projek KIT yang akan dikenakan. Fakulti menyokong penuh penyertaan dalam KIT, Convention KIT peringkat itu dan melakukan banyak keluk ke penari keluk tubuh di pohon bu ini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Sungguh merah si biji saga di bawah hiasan cantik berukir. Masa berpisah tibalah juga, titik perjuangan belum berakhir. Cakap sudah, kelama pun sudah. Kelis saja belum lagi. Bercakap sudah, mendengar pun sudah. Soalan saja yang belum lagi. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum. Kumpulan Ideal. Tahniah projek pertama ke? Tahniah lagi. Pertama kali dah dapat satu inovasi yang baik untuk jabatan. Soalan saya dekat sasaran tu. Kalau dekat sini slide 56. Okey, kalau saya boleh tanya, sebenarnya jawapannya dah ada tapi saya nak uji kumpulan ni punya kefahaman. Peningkatan tahap kecekapan tu. Apa yang dimaksudkan dengan tahap kecekapan? Kita punya tahap kita nak kecekapan masa tu, kita nak bawa barang tu daripada 2 kepada 6. So masa dia dah reduce kat situ. Masa. Lagi satu lagi dia punya tenaga, dia punya bilangan botol yang kita bawa. Okey, betul. Lagi satu? Lagi satu tenaga yang kita gunakan. Tak, kalau saya tengok slide yang seterusnya bukan? Risiko kemalangan berkurang. Itu saya nak uji orang punya kefahaman tentang tahap kecekapan Okey, jadi betul yang 3 tu sebab saya tengok slide seterusnya tu. Tapi dekat penyataan sasaran ni, kumpulan kena terangkan. Masa kita tetapkan sasaran, kita guna teknik SMART. SMART S, spesifik. Spesifik maknanya kita nak tingkatkan, nak kurangkan masa. Kemudian nak tingkatkan kekerapan. Kemudian nak kurangkan risiko. Spesifik, kena cakap apa yang kita nak tu. Dan berapa jumlah dia. Kemudian mungkin masa berapa? Saya pun dah lupa dah. Masa nak bawa tu berapa ke berapa? Jarak dia 230. Tak, masa yang diambil. Kan nak tahapkan kecekapan, nak kurangkan masa. Jadi yang tu tak dikuraikan sebab itulah masa kita tetapkan sasaran tu, kita kena tulis apa benda yang kita nak, yang kita maksudkan dengan kecekapan tu. Okey? Dia mesti ikut teknik SMART. Apa tu? Specific, measurable, boleh diukur. Kemudian apa? Attainable, reasonable, ada time bound, ada masa dia. Okey, lain daripada tu tak adalah. Bagus. Terima kasih. Okey, tahniah kepada kumpulan Ideal atas kesempatan tadi dan penciptaan iTrolley. iTroll, alamak, saya pula tambah pula saya ubah lagi. Okey, iTroll. Teringat pula bila tengok formula ni, teringat waktu sekolah dulu lah. Waktu belajar dulu. Saya teringat kembali. Okey, cuma slide 49 saya nak tanya lah slide 49. Okey, data ini kena data sebab banyak nombor yang kumpulan Ideal buat ni hari semua apa semua jadi saya nak tanya data. Bilangan berhenti ni, bilangan apa yang berhenti? Pelarut berhenti ke? Bilangan orang tu angkat berhenti. Berhenti lah. Maksudnya data ni diambil, bagaimana data ni diambil? Ada daripada ahli kumpulan. Daripada ahli kumpulan. Maksudnya setahun lebih juga lah ni data daripada Januari hingga Mei. Betul, 2011 hingga Mei 2012. Data ini data pengeluaran pelarut daripada student. Betul maksudnya memang digunakan ada kurang ke? Ada beritanya saja. Kalau boleh tunjukkan bukti tu lagi cantik. Data tu lagi kukuh. Sebab kita dekat store ada sediakan buku untuk pengeluaran pelarut. Tunjukkan dalam slide lagi cantik. Kukuh sebab data ni kena data yang sahih. Kalau kita dapat tunjukkan data sahih, result kita pun akan jadi cantik. Okey, tahniah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kumpulan Ideal. Terima kasih. Tak banyak nak tanya tu.
Pareto turun berapa peratus? 88.67. Daripada berapa kepada berapa? Sebelum penyelesaian kekerapan terkumpul akhir berapa? Sebelum 240. 240 selepas 100. Berapa peratus penurunan tu? Penurunan punca melalui pandangan orang lain. Punca ni. Seratus kan? Slide 90. selepas 27 kita dapat terkumpul. Siapa responden? Responden pensyarah, staf makmal dan mahasiswa. Nombor 5, soal sidang itu berkaitan dengan tahap keupayaan. Kajian mengenai berhenti-berhenti tadi kita buat kepada pelajar. Macam mana agaknya pengajar-pengajar kita boleh menjawab bila kita tanya tahap keupayaan? Agaknya. Kajian kita mengenai keupayaan tadi berhenti-berhenti pada pelajar. Kemudian soal sidang kita tanya pula pada orang yang tak pernah bawa. Macam mana Jabatan Kimia, staf makmal dan pensyarah juga pun ada. Dia pun berhenti-berhenti juga. Sebab beban botol tu ikut pada kemampuan orang. Satu botol 7 kilo. Ini Pak Mu tanya saya dulu. Ya. Apakah betul kekerap yang mengajar dengan... Betul, kekerapan tu sangat ada. Jadi dia membawa, jadi eloklah soal sendiri tu bila tanya oleh kawan saya tadi, bukan pelajar je Pak Mu. Oh. Sebab bila kejadian orang lain, you tanya orang lain. Saya tak akan jawab. Sebab responden itu luar daripada ahli kumpulan dan juga luar daripada pelajar-pelajar itu sendiri. Okay. Susah soal selidik ni bukan senang tapi tak apalah. Tapi bau kepada kebenaran ada, soal selidik ni bukan tak ada. Kita tak boleh nafikan lah. Soalan dia, kenapa nak buat tak nak beli tu? Sebab yang ada di pasaran, dia punya troli tu kalau kita beli pun kita kena modify juga. Sebab dia tak ada, pada pasaran dia tak ada sediakan chemical speed kit, tak ada kompartmen tu. Sebab chemical speed kit harga dia 1,500. Itu saya nak tanya dia yang belakang tu. Itulah chemical speed kit dia tu. Harga semua sekali tu berapa? Ini RM8.10. Kalau di pasaran 1,500. Kit yang ada belakang tu? Kit tumpahan. Isi di dalam. Apakah penanda arasan yang kita buat? Daripada mana penanda arasan yang kita buat? Dan kalau boleh saya tanya, apakah ini yang pertama di dunia? Apa? Kongsi. Rasanya belum ada lagi troli untuk angkat bahan yang ada dilengkapi dengan chemical speed kit. Before?
Setelah bila budak tu bawa, kita gunakan apa? Untuk menentukan hal-hal ini terjamin dulu. Gunakan carrier. Cara bawa dulu. Nampak dalam gambar tu dia Menjinjing. Habis kit yang ini? Tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Okey, Pak Guru tanya jujur juga. Ini berdasarkan pada perkara berlaku lah. Berapa banyak budak-budak yang pernah terjerumus sepanjang usia UTM berkaitan dengan ini? Setakat ni rasanya belum pernah lagi yang berlaku kemalangan, tapi ini adalah langkah-langkah keselamatan yang kami bangunkan sebab benda ni perlu sebenarnya untuk menjaga jika berlakunya apa-apa kemalangan. Bagus. Sebab itu bila kita buat hari ni dia bukan berguna untuk 2-3 tahun lah. Sebab tu orang bawa kit tu kan dia tak ada pun anak datuk. Sebab dapat kajian tak ada tertumpah pun. Sebab dengan buat macam tu. Tapi ini satu pandangan yang bijak, yang tidak mustahil boleh digunakan. Cuma Pak Guru harap lepas kita buat tu, kit tu jangan sampai nanti 10 tahun tak ada orang buka pun. Sebab kita buat sesuatu ini dia akan terjadi. Mesti ada kajian yang betul budak tertumpah dah Pak Guru. Orang gabung-gabung pergi cari. Daripada kita buang ribu-ribu buat tu, cuba kita, daripada kita buat kajian mengenai masa dan sebagainya, kita buat kajian macam ni. Mahal tu 1,000 lebih. Betul kalau tak betul pun tak apa, ni kita bincang Tapi satu pendekatan yang baik cadangan ni pendekatan yang baik. Terima kasih. Okey, terima kasih, mudah-mudahan kita tak susah hati lah. Dari segi cedera memang tak cedera. Itu terbukti. Tak cedera. Cuma kebimbangan yang menyusahkan kita hari ini, kebimbangan dibilang. Projek ni kurang-kurangnya menghilangkan kebimbangan kita. Kebimbangan ni pun kadang rosakkan juga. Budak-budak ni bawa tumpah ke tak? Kalau tumpahkan macam mana kan? Nak mengajar pun jadi tak tentu kan? Jadi sekarang ni mengajar senang aja. Sebab budak-budak mesti selamat. Terima kasih kumpulan ID. Terima kasih.